Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kami, Encik Zaim Azizi. Kumpulan kami telah memilih tarian tradisional sebagai tajuk projek kami ini. Kita tahu bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang bangsa, kaum dan agama. Di sini kita dapat pelajari berbagai adat dan budaya, terutamanya dari segi tarian mereka. Okey, di sini kita dapat definisikan Tarian adalah satu jenis tari pergerakan badan, kaki, dan tangan mengikut muzik yang dimainkan. Tarian yang mereka persembahkan terdapat pelbagai sejarah dan setiap tarian yang mereka persembahkan mempunyai asal-usul dan tujuan mereka sendiri. Tetapi fokus utama kami untuk projek ini ialah seni tarian tradisional masyarakat Melayu. Jadi kumpulan kami ini sebenarnya terdiri daripada pelbagai bangsa dan Encik Zaim boleh lihat video yang seterusnya bagaimana mereka membincangkan tarian-tarian tradisional masyarakat Melayu. Saya baru selesai menonton video pendek yang Esther hantar kepada saya. Nampak menariklah video yang saya tonton tadi mengenai persembahan tarian tradisional di Malaysia. Korang tahu apa-apa jenis tarian tradisi Melayu tak? Ya, saya tahu sedikit tentang tarian tradisional di Malaysia. Malaysia merupakan negara yang kaya dengan tarian tradisional yang datangnya daripada berlainan bangsa dan tradisi. Sebagai contoh, tarian ngajat, tarian dikir barat, dan tarian datun julut. Wah, tarian ngajak sepertinya menarik lah. Boleh tak cerita sedikit tentang tarian ngajak? Mestilah boleh. Tarian ngajat ialah berasal dari masyarakat Iban, Sarawak. Tarian ngajat sebenarnya adalah keluarga tarian yang terdiri daripada pelbagai jenis gaya seperti ngajat lesong, ngajat berbunuh, ngajat unduk, dan banyak lagi yang lain. Setiap gaya berbeza dalam beberapa cara atau cara lain mengenai siapa yang melakukan tarian, alat tarian, dan intensitas gerakan. Ngajat lesong dan ngajat berbunuh misalnya dilakukan hanya oleh lelaki dan menggunakan perisai tradisional dan pedang yang dipakai oleh pahlawan Iban. Ngajat unduk di sini lain hanya dilakukan oleh wanita dan lebih flamboyan dalam pengarakan. Ya, betul kan? Tarian ngajak penari lelaki biasanya mengenakan penutup kepala yang terbuat dari bulu ekor burung engan dan ganggung mereka. Baju besi keras yang ditempa dengan kulit binatang, sementara wanita akan memakai gaun yang dijahit dengan tenunan yang rumit dan hiasan kepala yang rumit yang dikenali sebagai suku tinggi. Pada masa lalu, orang Iban dikenal sebagai suku perang yang mengancam dan berjaya. Dan ini melalui ngajat yang diadakan pada waktu pulang para pejuang dari pertempuran. Pada hari ini, kepentingan ngajat telah beralih. Ini terutamanya digambarkan untuk alasan seni dan budaya, seperti perayaan Festival Penuaian Hari Gawai. Oh ya, saya juga ada baca tentang tarian ngajat. Lelaki dan wanita Iban mempunyai gaya ngajat yang berbeza. Ngajat itu melibatkan banyak gerakan memutar badan yang tepat. Ngajat untuk lelaki lebih agresif dan menggambarkan seorang lelaki pergi berperang atau burung terbang sebagai penghormatan kepada Dewan Perang Iban Sengalang Burung. Bentuk ngajak wanita terdiri daripada gerakan lembut dan anggun dengan lilitan badan yang sangat tepat. Setiap ngajak disertai oleh tabur atau badan. Wah, menarik ni tarian ngajak. Bagaimana pula dengan tarian dikir barat? Ya, saya juga tahu serba sedikit tentang tarian dikir barat. Secara tradisional, tarian dikir barat biasanya diadakan pada musim menuai, majlis perkahwinan dan perayaan. Kumpulan dari kampung dan bandar yang berbeza juga saling bertanding dalam pertandingan tarian dikir barat. Pada zaman moden ini, tarian dikir barat telah tersebar ke bandar-bandar. Persembahan juga dapat dilihat di kawasan bandar dan bahkan ditayangkan di televisyen. Selain itu, tarian dikir barat bukan sahaja sekadar hiburan. Kini digunakan sebagai wadah untuk memberi komen sosial untuk merangsang perbincangan mengenai isu-isu semasa dan juga untuk mendidik khalayak. Tarian dikir barat dipercayai berasal dari perkampungan Melayu di selatan Thailand. Sebilangan penyelidik berpendapat bahawa barat merujuk kepada Thailand.
yang terletak di sebelah barat Kelantan, Malaysia, di mana istilah dikir barat berasal. Di Thailand, genre muzik ini dikenali sebagai dikir karut untuk menekankan kehadiran tukang karut, iaitu pemula lagu. Kata dikir dipercayai berasal dari zikir, bentuk nyanyian dan nyanyian agama. Tarian dikir barat bagaimanapun dianggap sebagai bentuk hiburan sekular. Tukang karut memulakan tindak balas dan mencabar kumpulan pesaing. Ini penting kerana dikir barat adalah pertarungan akal. Semasa bertanding, pasukan harus menemun aliran yang tidak berterusan ayat berirama untuk mengejek dan mengejar lawan mereka. Tukang karut harus cepat pandai dan berfikir di kakinya kerana dia harus secara spontan menyusun puisi 4 baris yang dikenali sebagai pantun sesuai dengan tema yang diperkenalkan oleh top juara untuk membantah persaingannya. Tarian dikir barat merupakan gaya nyanyian panduan suara Melayu yang popular di Singapura dan Malaysia dengan format fleksibel yang menggabungkan nyanyian, pantun, gerakan dan muzik. Dikir barat adalah bentuk hiburan yang merangkumi orang ramai-ramai dari selatan Thailand. Tarian dikir barat dikata telah disebab ke Kelantan, di mana ia dilokalisasikan ini datang dengan berbagai cara seperti pembangunan pantun dan dialek Kelantan ke dalam bentuk seni muzik dari Kelantan. Tarian dikir barat berembak ke bahagian lain di Malaysia dan Singapura. Menarik juga tarian dikir barat nih kan, Yuni? Ya, betul tu. Sekejap, tadi kan kamu ada cakap tentang tarian Datun Julud kan? Uniklah nama tarian ni. Cuba kamu ceritakan sedikit tentang tarian ini. Oh wow, dan ada tarian ketiga yang awak sebutkan tadi, tarian Datun Julud. Saya tahu tentang tarian ini. Tarian Datun Julud asal dari Sarawak adalah ditarikan secara berseorangan dan berkumpulan. Ia merupakan tarian daripada suku kaum Dayak Kenyah yang tinggal di Gulungan Kutai, Berau dan Pasir, iaitu kawasan persempadan antara Sarawak dan Kalimantan Timur. Tarian ini dipercayai telah dicipta oleh seorang raja suku Dayak Kenyah di Apo Kayan yang bernama Nik Selung sebagai tanda kegembiraan dan rasa syukur kepada dewa atas kelahiran cucunya. Tarian ini kemudiannya berkembang ke segenap daerah suku Dayak Kenyah. Aisyah, bagaimana dengan cara persembahan tarian ini? Wow, sangat menarik. Dalam tarian ini, bulu-bulu burung dilekatkan di celah jari kedua-kedua belah tangan penari sebagai perhiasan. Dan cara persembahan juga ialah dengan menghentarkan kaki ke kiri dan ke kanan dan diulang-ulang sambil menyanyi dan bertepuk tangan. Dengan alat muzik pula, alat muzik utama yang mengiringnya tarian ini ialah sape, iaitu sejenis alat muzik yang bertali. Sharina, bagaimanakah tarian lelaki pula? Yang membawa perisai, terabai dan parang panjang lang semasa menari. Di kepala penari lelaki juga dihias dengan topi yang dilekatkan dengan bulu burung kenyalang. Baju yang digunakan penari lelaki juga kadang-kadang ialah baju yang diperbuat daripada kulit kayu kemadu. Kulit kambing sulung juga digunakan untuk membuat baju penari lelaki. Arisa, bagaimana dengan pakaian wanita pula? Pakaian tradisional yang pelbagai corak dan motif ini dibuat menggunakan tenunan tangan. Di tangan penari wanita pula memegang kipas yang diperbuat daripada bulu burung enggang. Dalam tarian ini juga bulu-bulu burung yang dilekatkan di celah jari kedua-dua belah tangan penari wanita hanyalah sebagai perhiasan. Wah, selepas kamu ceritakan tentang tarian-tarian Melayu, baru saya faham dan sedar tarian Melayu tradisional sangat unik dan kaya dengan seni. Saya harap saya dapat melihat tarian-tarian ini di depan mata saya. Betul tuh, saya bersetuju dengan Yuning. Sekarang baru saya tahu tarian-tarian tradisional masyarakat Melayu ini sangatlah menarik dan mempunyai ciri-ciri tersendiri. Kalau ada peluang, kita mesti pergi menonton bersama. Okelah semua, terima kasih atas perkongsian tadi. Bye!